Hi everyone, jom kita try buat soalan akhir tahun tingkatan 4 Kelantan 2025. Kenapa cikgu buat soalan akhir tahun tingkatan 4? Sebab kita nak settlekan dulu silibus tingkatan 4. Kalau tingkatan 4 kita dah mahir, baru kita buat set trial. Okey? Alright, so jom kita tengok soalan nombor 1. Rajah 1 menunjukkan model persamaan kimia bagi tindak balas kimia bagi pembentukan sebatian X. So kita boleh nampak kat sini ada H2. So kita ada H2 dan kita ada O2. Kemudian kita dapat H2O. Okey, dan dari segi bilangan mol dia 1 2, so kita ada 2 mol H2, kita ada 1 mol O2, kita ada 2 mol H2O. Okey. Alright, kita tengok soalan apa? Nyatakan jenis ikatan yang terdapat dalam sebatian X. So kalau sebut tentang jenis ikatan, kita ada 5 kan? Kita ada ikatan ion, kita ada ikatan kovalen, kita ada ikatan datif, kita ada ikatan logam. Lagi satu ikatan apa? Cikgu lupa. Ikatan datif, ikatan logam, ikatan kovalen, satu lagi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Okey. So kalau kita ingat So kalau kita ingat balik tentang ikatan logam dulu, ikatan logam maksudnya logam yang menderma elektron. Dia menerima elektron valence dia, tapi tak ada pihak yang menerima elektron valence tu. Dia je yang menderma elektron valence, tapi tak ada pihak yang menyambut, tak ada. So elektron valence ni dinya setempat membentuk lautan elektron. Itu tentang ikatan logam. Kalau ikatan ion pula, satu logam menderma elektron, kemudian bukan logam akan menerima elektron. Okey, kalau ikatan hidrogen pula, hidrogen membentuk ikatan dengan bond. Kalau ikatan kovalen, dia akan berkongsi. Bukan logam campur bukan logam, dia akan berkongsi elektron. Macam ni lah, kes ni lah. Bukan logam campur bukan logam, dia akan berkongsi elektron. Okay. Kalau ikatan datif pula, dia sharing tapi satu pihak saja yang menyumbang elektron untuk dikongsi. Satu pihak lagi tu dia datang untuk sharing je, dia tak contribute apa-apa. So itu antara 5 ikatan yang ada lah. So dalam kes ni cikgu detect ini adalah ikatan kovalen sebab kita ada bukan logam dengan bukan logam membentuk sebatian kovalen. So bila sebatian kovalen, so ini adalah ikatan kovalen. Macam tu. Okey, next. Namakan 2 unsur utama yang membina sebatian X. So bila dia nak nama, kita kena mengeja. So kita ada H dengan O. So H tu adalah hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen. Okey, alright, settle. Okey, berdasarkan rajah 1, nyatakan maklumat yang boleh dideduksikan secara kualitatif dan kuantitatif. Okey, cara cikgu mungkin berbeza sikit lah dengan orang lain. Tapi cara cikgu akan jawab salah satu. Cikgu akan jawab kualitatif. Okey, bila kata kualitatif, kita kena bagi tahu apa bahan kita dan apa hasil kita. Jangan buat bentuk ayat, buat macam ni je. So bahan kita tadi hidrogen dan oksigen. Hasil kita tadi adalah air. Okay. In case kalau dia bagi formula, dia bagi gambar rajah yang kompleks, kita tak tahu nama dia apa. Contohlah dia bagi C6H12O6. Ini apa benda ni? Tak tahu. So jangan confuse. Jangan takut. So bila macam tu, awak bagi je formula. H2 dan O2. Boleh. Air ataupun awak tulis H2O. Jangan takut. Kadang-kadang kita tak tahu nama benda tu apa. So bila tak tahu, tulis je semula dalam bentuk formula. Diterima. Jangan risau. Diterima.
Okay, so itu adalah kualitatif. Just mention bahan apa, hasil apa. Okay, kemudian kuantitatif. Kuantitatif, kita kena buat ayat kita punya persamaan ni. Buat dalam bentuk ayat melambangkan persamaan kita ni. Kena mention kuantiti dia. Berapa mol, berapa mol. So dekat sini kita boleh nampak 2 mol hidrogen bertindak balas. Tambah ni bertindak balas. 1 mol oksigen, arrow ni menghasilkan 2 mol air. Okay. So 2 mol hidrogen bertindak balas dengan 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol air. Macam tu. Okey, boleh. Okey. Kadang-kadang ada murid tanya, cikgu perlu tak nak letak hidrogen gas, oksigen gas. Okey, gas, pepejal, cecair itu adalah keadaan jirim. Keadaan jirim tak wajib untuk letak. Kalau letak tak berdosa. Tak wajib untuk letak. Kalau letak tak berdosa. Cuma kena make sure betul lah. Jangan salah. Bila salah tu yang risau tu. Bila salah dia akan jadi WCR. Dia akan jadi wrong cancel right. So tak boleh salah. So nak selamat macam ni je. Dah cukup. Okey, boleh. Nombor satu. Soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan susunan elektron bagi sebatian P. Simbol yang digunakan bukanlah simbol sebenar. Okey, bila kita nampak bracket ni, inilah tentang ikatan anion tadi tu. Bila logam menderma elektron, logam akan jadi anion bercas positif. Kalau derma 1, positif 1. Kalau derma 2, positif 2. Bukan logam pula akan menerima elektron yang diderma tadi tu. So, dia akan jadi cas negatif. Bukan logam akan jadi cas negatif. Kalau dia terima 1, negatif 1. Kalau dia terima 2, dia akan jadi cas negatif 2. Macam tu. Okey. So, cikgu tahulah. Okey, ini adalah sebatian anion yang terikat oleh ikatan anion. Okey, anion positif ni sebab X derma 1 elektron. Sebab tu macam ada positif 1. Y pula negatif 2 sebab Y terima 2 elektron. Okey, so kita tengok soalan. Apakah jenis zarah? Bila jenis zarah, ingat tentang zaim. Z adalah zarah. A adalah atom. I adalah ion. M adalah molekul. So, bila atom maksudnya satu je. Zn, Mg, Al. Dia satu je. Okay. Kalau molekul lebih daripada satu. O2, H2. Selalunya kita hafal Hong lah. H2, O2, N2, G2 adalah for grup 17. Apa dalam grup 17? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Lepas tu yang panjang-panjang tu. Tetrachlorometana, metilbenzena, trichlorohexana. Benda yang nama dia panjang. Acetamida, naftalena. So tu semua adalah molekul. H2O tadi kan. Kalau anion dia mesti ada 2. Natrium klorida. Dia ada 2 tu sebab dia positif 1, negatif 1. Sebab tu dia ada 2 nama dia. Natrium klorida, magnesium oksida. Okey. Dan nama dia mesti ada idaat. Apa lagi? It. Okey, kat belakang dia. Alright, so apakah jenis zarah? So fokus je lah. So kat sini kita ada positif, negatif. So jenis zarah dia adalah ion. Okay. Namakan daya yang terbentuk antara X dengan Y. Bila kata ikatan anion, daya yang terbentuk adalah daya elektrostatik. Daya elektrostatik. Sebab dia adalah ikatan anion. Kalau ikatan kovalent, kalau ikatan kovalent, daya van der Waals. Daya van der Waals. Kenapa cikgu pronounce Waals? Supaya awak tahu awak kena ada letak 2A. Kalau cikgu sebut Waals,
risiko untuk anak murid tulis macam ni. So kita sebut daya van der Waals. Okay. Alright, next. Tulis susunan elektron bagi atom X. Yang kita ada dekat atas ni ion X. Kalau ion X plus, susunan elektron dia adalah 28. 2 dengan 8. 2, 4, 6, 8. Okay, ni adalah ion X plus. Dia nak atom X. Atom X maksudnya keadaan sebelum dia jadi positif. Kita ingat tadi, dia jadi positif sebab dia dah dermakan satu elektron dia. Maksudnya dalam keadaan asal, susunan elektron dia adalah 2, 8, 1. Okey. So, 2, 8, 1. Jangan buat 2, 8, 1. Tak boleh. Titik bertindih ni adalah nisbah. Ratio tak boleh. Okey, next. Terangkan mengapa sebatian P boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous, tetapi tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejar. Okey. Kalau kita tengok jap, kalau cikgu adalah nota kat sini, kalau ada ni. Okey. Bila dalam keadaan pepejal, ion kita kan lukis pepejal tu. Jap. Kita kan lukis pepejal macam ni kan. So, bila dalam keadaan macam ni, ion kita ni tidak bebas bergerak. Dalam keadaan pepejal, ion tidak dapat bergerak secara bebas kerana telah diikat dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Oleh itu, pepejal sebatian ion tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, tapi bila dalam keadaan leburan atau aqueous, cikgu selalu lukis bentuk piala Akademi Fantasia ni. So, bila dalam keadaan macam ni, ion-ion kita dah bebas bergerak. Kerana daya tarikan elektrostatik telah diatasi. Oleh itu, leburan atau larutan aqueous boleh mengkonduksi elektrik. Ini sebatian ion. Sebatian ion boleh konduksi elektrik tapi dalam syarat aqueous ataupun larutan. Pepejal tak boleh. Okey. Bonus. Kalau covalent, kenapa covalent tak boleh konduksi elektrik dalam apa jua keadaan? Sebab kalau covalent, dia terdiri daripada molekul. Jangankan ada ion bebas bergerak, ion pun dia tak ada. Dia ada molekul sahaja. That's why lah dia tidak boleh konduksi elektrik dalam apa jua keadaan. Okey? So, balik-balik pada sini, macam mana ayat kita? Dalam keadaan leburan atau aqueous, ion-ion bebas bergerak. Okey. Yang kedua, dalam keadaan pepejal. Dalam keadaan pepejal, ion-ion tidak bebas bergerak. Itulah dia. Okey, boleh. Alright.